Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, siapa yang masih lagi ada high blood pressure yang tidak memang diduga oleh Allah SWT, sebab ada juga yang you buat apa pun, kalau Tuhan nak duga dia tak nak turun, dia tak nak turun. Okey, ada masalah, kadang-kadang orang kata genetik lah, ada masalah orang panggil essential ataupun idiopathic high blood pressure ataupun primary high blood pressure. Maksudnya pressure yang orang tak tahu sebab, tak tahu jadi je. Namun lebih pada 90% daripada yang saya lihat daripada pesakit saya, memang ramai-ramainya ada sebabnya, ataupun ada yang manusia itu, kan Tuhan kata selalu suka menzalimi diri. Inilah antara sebab-sebab yang anda pernah dengar, daripada setinggi merokok, sehingga serendah-rendah cuma orang yang stres tanpa sebab, yang tu pun berproblem. Antaranya di kalangan kita tu ada yang tak jaga makanan, ada yang obesity, ada yang ada penyakit lain yang berangkai dengan high blood pressure. Siapa tahu penyakit berangkai dengan high blood pressure? Cepat tulis. Saya selalu menceritakan pada sekalian, dia di bawah satu kawasan ataupun satu yang sewaktu dengannya. Seperti high blood pressure selalunya datang dengan apa? Cepat. High blood pressure datang dengan diabetes, diabetes datang dengan high cholesterol datang dengan obesity datang dengan lemah jantung. Dan maka adalah penyakit-penyakit lain yang selalu dalam badannya suka inflamasi, dan inflamasi itu ada yang fizikal, maksudnya sakit, bengkak, merah dan panas, ataupun orang kata apa, inflamasi mental. Ramai di kalangan rakyat kita yang inflamasinya mentally disturbed. Dia inflamasi sebenarnya otak dah mula bengkak, dah mula merah, dah mula marah, dah mula bengang, dah mula jadi apa orang panggil murung, ada yang sedih, down. Itu semua membawa kepada high blood pressure. Jadi kalau you tahu mukadimah macam tu, kalau kita boleh selesaikan isu yang saya cerita tadi, maka blood pressure tu akan turun tanpa ubat. Tapi you tak nak lah macam tu. You nak benda yang fizikal juga. Manusia ni kan tak boleh faham bahasa-bahasa psikologi. Kalau saya kata hilangkan stres, dia boleh turun at least 50% daripada anda akan hilang blood pressure. Sebab apa? Punca utama 50% daripada high blood pressure, 50% pun sikit. Kalau tak salah saya mungkin dalam 80%. Tambah pula dengan tak jaga diet. Nombor satu ialah jangan lupa kepada, dengar, saya nak bagi tahu, ada orang kata jangan makan garam. Betul, jawapannya betul. Tetapi itu sodium klorat yang di tepi jalan, yang you ambil, yang beli untuk garam bubur kat pokok tu kan, garam-garam yang biasa sangat. Tapi kalau saya kata, anda diwajibkan makan garam yang berbentuk multi mineral. Faham? Maksudnya yang ada 80 ataupun 70 ke atas minimum. Trace mineral lain daripada potassium, sodium, magnesium, kalsium dan sebagainya, tu ada lagi trace mineral, walaupun sedikit diperlukan untuk satu badan. Kalau you amalkan betul-betul pure garam Himalaya atau garam Celtic atau garam buluh ataupun RX salt yang saya keluarkan, campur garam buluh dengan garam Bario lagi, garam bukit tu, itu adalah salah satu daripada yang saya masukkan malam ni, 10 untuk cuba. Kalau saya kata merawat tu tak baik lah kan, nanti claim pula. Saya tak nak claim berapa, tapi saya tahu dia antara penyebab utama kenapa body kita naik blood pressure. Orang kata kalau makan garam naik blood pressure. Saya kata kalau tak makan garam dia naik, tapi bukanlah garam biasa. Faham? Suatu kita buat apa nama, RX salt dengan RX extra. Pernah dengar RX extra tak? Yang 74, 76 apa dipanggil trace mineral yang diperlukan. Pernah dengar? Seperti chromium, seperti selenium, boron, itu semua tu bagus-bagus. Right? So macronutrient dengan micronutrient nombor satu. Nombor dua ialah tidak lain tidak bukan, walaupun you meluat nak dengar tapi terpaksa dengar. Sebab apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Memang orang selalu kata, dok tak ada modal lain. Itulah bezanya apa yang dipanggil mifiroterapi ni, minda fizikal rohaniani. Dia tak perlu belajar sampai PhD baru you nak dapat dia punya manfaat. Belajar basic dulu. Garam yang kompleks, maksudnya garam yang berbentuk multi mineral, the best. Number one. Number two, berapa banyak nak makan sehari? 1 sudu teh 1 hari cukup. Maksudnya pagi sikit kan, setiap kali nak minum kan you calik dua calik jari manis you
Nanti nak minum lagi 500 ml jalit lagi 2. So campur tolak dengan dalam makanan you. Kalau pakai garam ni juga lebih kurang 1 sudu teh lebih kurang 5 gram sehari cukup. Faham? Kalau tak ada langsung bahaya. Kalau sampai 2-30 gram tu tak masuk akal lah. Saya kata cuma 5 gram 1 sudu teh sehari. Baik, nombor 2, sayur-sayuran dan buah-buahan tak payah banyak cerita, faham semua sayur-sayuran dan buah-buahan yang berbentuk rainbow. Rainbow tu berwarna-warni. Yang tinggikan lebih menghijau. Tapi kalau you makan dengan mushroom, cendawan semua tu tak adalah hijau tu tak. Brown, putih semua tu silakan. Campur dengan sauerkraut lagi. Nanti saya cerita tentang sauerkraut. Apa tu jeruk-jeruk dengan gubis semua. Nombor 3 seterusnya ialah kacang-kacang ataupun lentil-lentil. Semua jenis kacang kecuali kacang tanah. Saya dah cerita kenapa kacang tanah. Kalau yang baru, yang you tanam sendiri, boleh kacang tanah. Tapi kalau yang ambil yang dah mula berkulat, yang dah mula lama dan dah lapuk, jangan. Sebab dia ada aflatoxin yang boleh menyebabkan sampai jadi kanser. Itu kacang tanah. Boleh faham tu? Okey, tetapi kalau buah-buahan, apa saja yang warna-warni, silakan. Warna-warni. Bukan mango kuning je all the time. Okey? Sebab Tuhan tak pernah jadi. Tuhan jadikan ada kekuatan setiap buah-buahan seseorang tu ada dia punya kebaikan masing-masing. Faham? Seterusnya. Tadi kacang-kacang ingat buah-buah banyak satu hari, paling tinggi 2 genggam satu hari. Segenggam pun dah cukup. Okey? Semua jenis kacang, terutama sekali kacang-kacang yang berbentuk organ kita. Seperti yang berbentuk otak namanya apa? Walnut. Yang berbentuk macam apa tu, buah tin tu. Macam kita punya apa orang panggil testis ataupun ada satu buah tu macam bentuk rahim pun, kan. Semua tu ada dia punya desainnya sendiri. Okey, kalau kita tengok beetroot yang merah tu, kan macam darah kita. Jadi semua tu ada makna yang tertentu. Baik, Tuhan dah tunjukkan. Baik, pernah tengok gajus tak? Desain gajus tu macam apa? Macam buah pinggang kan? Okey, berarti dia ada kebaikannya. Selain daripada untuk buah pinggang, untuk body kita. Seterusnya, omega 3. Wajib. Omega 3 iaitu seperti datangnya sepatutnya daripada apa? Daripada ikan. Tahu ikan? Ikan yang berlemak. Boleh tu. Buah naga pun boleh. Siapa tulis tu? Memang bagus sangat. Jangan risau. Asalkan buah-buahan sayur-sayuran yang Tuhan tidak haramkan. Mana ada buah-buahan sayur-sayuran yang Tuhan haramkan? Yang ada cuma daging-daging kalau yang dah jadi... Yalah tak ada sebelit, jadi bangkai, semua tu kan. Tu lain cerita lah. So omega 3 anda tahu datang daripada contohnya seperti DND 369 Sachainchi oil. Sachainchi oil dah memang zaman sekarang ni tak ada cerita. Sampai banyak pula orang menipu pula sekarang ni. Okay, jaga baik-baik. So yes, omega 3 is very good. Lebih kurang 1 hingga 2 gram satu hari. Omega 3 cukup. Lepas tu mentimun. Ni kopi. Mentimun, timun sama labu siam. Ataupun setengah orang kata apa, labu apa dah, setengah orang kata labu Jepang, labu Jepun. Tak kisahlah, macam jambu tu yang warna hijau tu kan, besar-besar jambu besar tu. Cantik buahnya kan. Kadang-kadang nampak bulu-bulu sikit kat luar tu. Bila dah kita buat sayur atau buat sup ni lah, sup labu ni kan, makan banyak-banyak. Boleh, no problem. Dia macam nampak macam warna air tu. Tu orang kata, setengah orang kata labu air tu kan. Ambil lah labu ni dan mentimun. Sebab dalamnya banyak potasium dan dia juga menjadi diuretik. Tahu diuretik tak? Diuretik tu untuk lawaskan kencing. Tak payah ambil ubat. Ambil yang ini saja. Seterusnya nombor 6. Bawang putih tunggal. Atau bawang putih, ambil lah garlic ni. Sebab dia ada allicin. Terkenal dengan allicin ni untuk menurunkan darah tinggi. Dan dia juga ada phosphorus. Memang bagus sangat. Okay. Seterusnya, bagi mereka yang pernah dengar daun seledri. Pernah dengar daun seledri? Orang buat macam daun sup tu? Boleh. Kalau saya campur pula bukan seledri saja. Saya minum dengan air seleri. Lain sikit. Bukan lain sikit. Banyak lainnya. Daun seledri lain dengan daun seleri. Banyak. You nak minum seleri tu lebih kurang 400 hingga 500 ml sehari. Pure. Tak ada campur apa-apa. Okay. Yang penting labu ni dengan timun memang menurunkan blood pressure. Bukan sehari lah. You kena buat 4-5 kali seminggu lah. Faham? Okay? Right. Siapa lagi yang nak tanya tentang buah beet tadi? Buah beet yang merah tu bukan buahnya yang menurunkan sangat berat
berat badan, blood pressure. Dia adalah lebih kepada daunnya. Sayur pada beetroot tu. Kan? Beetroot tu selalunya orang buang dia punya daun-daun tu. Jangan buang. Sayur dia tu yang paling mustahak. Okey? Yes, labu siam yang kecil tu. Okey, yang besar-besar tu kurang sikit untuk tujuan blood pressure. Dahsyat Tuhan jadikan lain buah, lain saiz, lain jenis, lain dia punya impaknya. Tapi labu memang terkenal dengan sebagai penawar untuk banyak juga jenis penyakit lain pun. Tapi malam ni blood pressure, buah beet, seterusnya buah belimbing. Pernah dengar of course buah belimbing. Okay, please. Lepas tu buah melon, ni rock melon tu. Okay. Watermelon pun boleh. Melon ni terutama sekali yang rock melon tu lah, yang warna putih. Isi yang agak mantap sikit, yang agak keras sikit tu, kalau dibandingkan dengan watermelon. Boleh tak watermelon? Boleh, tapi lebihkan pada melon. Okay. Orang tanya saya, kalau saya tak ada duit, saya nak beli watermelon biasa, tumbikian biasa, boleh tak? Boleh. Semua jenis melon lah, senang cerita. Okay. Supaya you tak pening kepala. Boleh? Alright, yang penting ialah kita tutup cerita pada malam ini, iaitu jangan lupa kepada bahan-bahan yang penuh dengan potasium dan magnesium. Sebab potasium dan magnesium ni terkenal untuk dia meleraikan orang kata apa, liatnya pembuluh darah kita tu jadi keras. Kalau kita dah lama makan makanan yang banyak sugar, banyak dengan susu, banyak dengan benda-benda yang berat, daging-daging yang agak berat, daging merah semua tu, terutama sekali bahan-bahan yang penuh dengan orang panggil processed food, lama-kelamaan pembuluh darah kita jadi keras. Bila dia keras, maka dia jadi high blood pressure. Ada orang setengah tu berpenyakit buah pinggang pun kena hati-hati, sebab orang yang sangkut masalah darah nak mengalir ke buah pinggang elok-elok, sehinggakan dia kena dialisis, stage 4 semua tu, selalunya blood pressure pun terganggu. Sebab apa? Ada sebahagian daripada sebelum buah pinggang kita tu ada pembuluh darah yang Tuhan bagi ada macam regulator. Dia kontrol blood pressure kita. Kalau sangkut buah pinggang tak boleh berfungsi dengan baik, dia kacau blood pressure kita. Jadi dia ada kaitan dengan buah pinggang pun. Faham? Okey, baik. Of course, yang saya kata stres tu kenapa? Sebab bila stres dia juga menguncur. Bila dia kecut pembuluh darah, maka blood pressure akan tendang naik tinggi. Okey, berapa tinggi dia naik? Kalau 150 upon 100, itu dah kira borderline. Untuk mereka yang atas pada 60 tahun. Kalau bawah pada 60 tahun, sampai 140, 145, 190 pun diiktiraf sebagai borderline. Cuma you jangan kelang kabut nak makan ubat kalau borderline. Pasal apa? You dalam masa 3 hari je, kalau ikut, ready? Ni saya nak bagi cara protokolnya. Nombor 1 ialah make sure diet you betul dulu. Okay, yang saya bagi ni makanan mentang-mentang timun, you ngap, you orang panggil apa, lipat timun hari-hari banyak mana pun, tetapi you masih lagi tak jaga makanan lain, tak boleh. Banyak sangat gula. Gula adalah musuh utama untuk blood pressure. Jaga baik-baik. Okay, yang nampak dan tak nampak. So saya kata apa tadi? Blood pressure kena ukur selalu. Bagi mereka yang ada blood pressure, wajib ada mesin yang reliable. Mesin yang reliable. Reliable ni maksudnya apa? Kalau you pergi check dengan doktor kat klinik, sebulan, 2 bulan sekali, kadang-kadang you singgah-singgah tu, kalau dah baik dengan nurse tu, minta lah dia tolong buat. Sebab mungkin dah dari biasa elok, you pun dalam keadaan tenang, jangan dalam keadaan orang kata apa, berdebar ke apa-apa. Setengah orang bila masuk je perkataan klinik dalam mata dia, zoom, benda tu naik 5 poin. Dia masuk je klinik, bila nurse pegang tangannya, naik lagi 20 poin. Tak gunalah, tak pasal-pasal kena makan ubat pula nanti. Okay? So ubat tu last. Saya tak kata jangan makan ubat. Kalau you tengah makan ubat sekarang tu, makan dulu. Tapi kalau you pressure, measurement besok pagi katakan turun, dah dekat nak normal balik, tolong jangan, saya kata jangan makan ubat, nanti doktor marah pula. You pergi jumpa doktor you, kata doktor, saya punya blood pressure tu dah daripada tinggi, dah borderline. Bila dia borderline tu tak payah makan lagi dah. Sebab apa? Dia menunggu you lebih tenteram dan dalam keadaan relax, lepas bangun tidur. Kalau betul elok-elok dia turun ataupun borderline, you tak payah makan ubat lagi. Apa pun discuss dengan doktor dahulu. Baik. Sebagai penutup, supaya you tak lupa, ialah jangan lupa kepada, saya kata apa, D3K2 pula sekarang. D3K2 dengan omega 3 adalah 2 tambahan yang you perlu ambil. Sebab umpamanya D3 datangnya sepatutnya daripada mana? Sepatutnya daripada matahari.
Tapi kita tahu matahari kita terdedah pun kadang-kadang melalui tingkap, melalui kereta, tak pakai. Sebab apa? UVB dia tak boleh ada blok walaupun nampak melalui glass. Dia perlu direct. UVB datangnya daripada matahari, yang keluar UVA dan UVB, tetapi UVB lebih pada pukul 10 hingga pukul 2 tengah hari. 2 petang lah kan. 10 pagi hingga 2 petang. Saya ulang lagi sekali. 10 pagi hingga 2 petang. So lebih kurang 4 jam ni is the best. Sebab apa? Dia nak direct sunlight. Direct. Okey, kalau pagi sangat dia matahari cantik yang kita dah buat eastern light tu bagus. Tak salah pun, dapat juga cahaya matahari, tapi tak cukup. Sebab dia lebih UVA daripada UVB. Yang diperlukan B untuk dia kena kulit kita, lebih kurang 20 minit, dia cukup untuk dia tukar kolesterol yang di bawah kulit tu. Dia akan pergi ke liver, tukar jadi D yang aktif, daripada liver, terus sampai ke kidney. Kidney lah lagi sekali memainkan peranan untuk menjadikan orang panggil vitamin D3 yang aktif untuk mengambil kalsium. Dan kalsium diperlukan juga untuk mengkontrol you punya degupan jantung, blood pressure, semua sekali. Faham tak? So, daripada D3 diperlukan dengan K2. Sebab tu saya selalu buat sendiri D3K2. Dan saya selalu galakkan you ambil antara, kalau baru nak mula, 5 dengan 10 10,000 international unit dengan K2. Lebih kurang 100 mikrogram. Okay? Kalau you datang klinik saya, kadang-kadang saya bagi sampai 20,000 pun untuk permulaan. Lepas tu maintain sebanyak 5,000. Maintain 5,000 international unit. InsyaAllah lah, sebulan 2 lagi saya tengah menyiapkan formula yang saya cerita pada malam ni, supaya you tak pening kepala. Kadang-kadang kita pergi farmasi, dia bagi tak sampai 800, 900 international unit. Banyak pula you nak kena telan setiap hari. Tak, itu pun belum tentu yang sintetik, tak sintetik dan sebagainya. Baik, so tambahan cuma apa saya kata tadi, D3K2 dengan omega 3. Lepas tu diet kena jaga, dan cari makanan lain juga seperti potato. Kalau nak ambil juga bahan-bahan yang berkarbohidrat, tak payah nasi, ambil potato sebab dia banyak serat yang terbaik untuk jaga kita punya bakteria pun kena jaga. Tetapi dalam potato, terutama sekali kulitnya, ada potasium dan magnesium. Yang terbaik number 1 is potato, bukan banana. Ramai nak fikir banana boleh, tetapi banana tu nombor 6 ke nombor 7. Sebab nombor 2 beetroot, nombor 3 tak salah saya avocado. Dah dengar avocado? Yes. So buah-buah macam ni, tapi saya kata dia beetroot punya sayur tu. Lepas tu kalau boleh ambil bahan-bahan yang berbentuk macam daun moringa ataupun daun salam. Lepas tu semalam saya ada cerita tentang apa, daun karopole, daun kari, semua bagus. Of course, datang banana orange semua tu kat bawah. Ada potasium tapi bawah. Okay. So dengan yang saya kata 4-5 tadi pun you hafal balik. Contohnya saya kata apa, potato, janganlah terlalu banyak pula sebab tinggi juga karbohidrat tu, kan, hati-hati. Lepas tu benda yang berserat, termasuk daun-daun sayur, terutama sekali beetroot. Oh, buah tin lagi satu. Pernah dengar buah tin? Buah tin ni apa? Buah tin lah kan? Okay. Alright, so cukup dulu. Jangan lupa pada tidur dan stress management. Alright, kita jumpa lagi di satu masa yang terdekat. InsyaAllah, semoga hidup anda dunia ni bahagia dan akhirat anda syurga. Okay? Dan semoga kita pandai let go and feel good all the time. Enjoy and senyum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun
paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,